Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alih-alih yang berhormat Esko, rakan-rakan wartawan sekalian. Pertama sekali, isu yang fundamental untuk saya maklumkan pada petang ini ialah bidang kuasa kerajaan negeri. Selepas kita menubuhkan Malaysia, lepas ada semua perjanjian penubuhan Malaysia ni yang dipersetujui, bidang kuasa negeri ni ada 3 saja. Berkaitan dengan tanah, agama, sumber air. Lain pada itu semua bidang kuasa kerajaan persekutuan. Tulis betul-betul. Bila negeri-negeri ini telah menyertai Malaysia, bidang kuasa kerajaan negeri ada 3. Isu berkaitan dengan tanah, tadbiran tanah. Tanah termasuk hutan. Sumber air, agama. Lain pada itu semua pergi di bawah bidang kuasa tata kelola, wewenang, tiwi kerama kerajaan persekutuan. Itu yang fundamental untuk dipahami oleh wartawan dan juga orang ramai lah. Ada kecenderungan akhir-akhir ini bila berlaku apa-apa kegagalan di peringkat agensi persekutuan, di peringkat kementerian, mereka seolah-olah mencari kambing hitam untuk diletakkan kelemahan tu balik kepada kerajaan negeri. Termasuklah laporan-laporan oleh wartawan pun. Contohnya adalah laporan berkaitan dengan kawal selia beras. Bila berlaku ketidakcukupan beras tempatan di pasaran, berlaku kenaikan harga beras import dan ketidakcukupan stok beras tempatan di pasaran, mereka akan cari scapegoat, kambing hitam. Siapa nak dipersalahkan? Oleh kerana kebanyakan padi dan beras ni ditanam di Kedah, maka mata orang ramai tertumpu di Kedah. Maka diberatkanlah kesalahan itu seolah-olah Kedah ni gagal dalam kawal selia padi dan beras. Sebenarnya semua tu di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, terutama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam satu laporan oleh beberapa akhbar kemarin, diberitakan ada satu skandal anak syarikat kerajaan negeri, kononnya lah, gagal supply beras tempatan dalam satu kontrak yang bernilai 100 juta. Kononnya laporan itu keluar daripada SPRM dan dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat tanpa penjelasan yang sewajarnya. Laporan tergantung, seolah-olah peristiwa itu berlaku kemarin. Padahal ia telah berlaku 2016. Tahun 2016 tu saya duk pikul beras sungguh lah. Tapi di kamp pelarian tu. Saya pada masa tu buat humanitarian mission di kawasan-kawasan bencana. Memang saya duk pikul beras lah tu. Tapi di tempat lain lah. Saya pun tak ada adun lagi pun. Jadi bila lontaran itu dikeluarkan, atas kehendak siapa saya pun tak tahu. Gairahlah spekulasi dibina seolah-olah punca ketiadaan beras tempatan di Kedah ni, punca dia Sanusi, sorok beras. Kan? Itu spekulasi yang cuba dibina oleh netizen ataupun cyber trooper. Saya pun akan bagi mereka nipu pula atas petikan-petikan yang dibuat berdasarkan laporan tu. Mereka telah menyerbu tak pakai helmet. Dalam serbuan tak pakai helmet ni saya akan buat balasan kerana mereka telah memburukkan kerajaan negeri. Seolah-olah perkara itu disebabkan oleh kerajaan negeri, maka beras tempatan tak ada. Orang-orang yang tidak memakai helmet ketika membuat serbuan di media sosial akan diburu. Saya beri masa 24 jam untuk menarik balik posting-posting mereka yang memberi gambaran bahawa skandal beras tempatan ini ada kaitan dengan kerajaan negeri Kedah, anak syarikat kerajaan negeri Kedah, ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kedah. Dalam tempoh 24 jam, sekiranya posting itu tidak ditarik balik, dipadam, kita akan arahkan pasukan peguam, memburu semua pemilik akaun tu
untuk kita ambil tindakan mahkamah. Termasuk kepada akhbar-akhbar yang membuat laporan tergantung, memberi gambaran yang salah kepada orang ramai. Termasuk kepada wartawan-wartawan yang menulis berita itu. Termasuk kepada syarikat akhbar yang menerbitkan berita itu. Kepada orang yang memanjang-manjangkan berita yang tidak benar itu. Supaya menjadi satu pengajaran kepada orang ramai. Kalau nak menyebarkan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu maklumat, mestilah maklumat yang penuh, yang memberi maklumat yang lengkap dan berdasarkan kepada prinsip keadilan kepada pihak-pihak yang terbabit dalam berita seperti itu. Saya ingin memaklumkan kepada tuan-tuan pada hari ini berkenaan dengan tuduhan bahawa anak syarikat kerajaan negeri terlibat dengan skandal gagal membuat pengedaran beras kot. Laporan akhbar harian Metro Utusan Malaysia berapa bulan? 9 bulan Oktober. Seolah-olah semua kesalahan itu ada di kerajaan negeri dan peristiwa itu hanya berlaku kemarin dulu ke minggu lepas ke kan, dalam era pentadbiran saya sebagai Menteri Besar. Berdasarkan laporan oleh Kedah Agro Sdn Bhd, walaupun SPRM tidak menyebutkan nama syarikat itu, SPRM ini pun satu benda hak selesai dah ataupun tak selesai lagi. Pasal apa dibagi kepada akhbar untuk disebarkan? Kalau dah sampai ke peringkat AG untuk dibuat pendakwaan, buatlah pendakwaan. Suruhlah AG buat pendakwaan. AG pun ambil lah tindakan. Yang dibuat berita, sebar kepada orang ramai, sehingga menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Buat apa? Itu kan kerja SPRM. SPRM kerja menyiasat kan, bukan melontarkan satu berita untuk jadi spekulasi. Ataupun memang itu kerja mereka sekarang ni. Saya harap benar itu tidak benar. Betul-betul buat kerja berdasarkan undang-undang lah, dia ada akta. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Semua dalam tu. Adakah berita separuh benar ataupun tergantung itu boleh disebarkan? Dan laporan dia pada 2 Mac 2016. Satu perjanjian kontrak manufacturing and supply agreement ditandatangani oleh Kedah Agro, diwakili oleh Datuk Ahmad Zaini Jaafar almarhum, mengurusi ahli lembaga pengedah Kedah Agro, disaksikan oleh Muhammad Saiful Izzuan Muhammad Suwarno dan dengan syarikat ProLink Marketing, diwakili oleh Encik Puvendran Chandran dan Encik Koganeswaran Chandran sebagai saksi. ProLink ni pembekal beras. Yang nak beli beras ni, projek melibatkan pemasaran beras keluaran Kedah Agro yang melibatkan 3 jenis, iaitu beras agro super special tempatan, beras agro super special import dan beras agro Sona Mahsuri dalam pek 5 kilo dan 10 kilo. Agreement tu melibatkan kontrak RM102,480,000. Perjanjian ini adalah di mana ProLink membekalkan beras kepada Kedah Agro, mana Kedah Agro akan menjual beras itu kepada Central Regional Distribution Sdn Bhd CRDC. Kedah Agro ni jadi orang tengah saja. Saya dimaklumkan atas jadi orang tengah tu, satu beg dia dapat RM1 kerana cop Kedah Agro di plastik tu, di pembungkus. ProLink jual Kedah Agro jual CRDC. Perjanjian asal RM102,480,000. Transaksi jualan dan belian telah bermula pada bulan November 2016 sehingga November 2017. Setahun saja. Kalau bukan berlarutan sampai sekarang. Setahun saja. 2016 hingga 2017. Kalau 7-8 tahun orang makan beras 100 juta saja. Kurus habis rakyat Malaysia ni. Yang terlaksana berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaterialkan.
Jualan proling kepada kedai agro RM54,085,750. Jualan kedai agro kepada CRDC RM54,900,030. Jumlah margin keuntungan ataupun komisen kedai agro RM814,280. Sekapit RM1 je. Sehingga Februari 2018, kedai agro telah terima komisen telah menerima sebanyak RM11,066,400 bayaran daripada CRDC dan kedai agro telah lunaskan kepada Proling sebagai pembekal sebanyak RM10,785,000 dengan margin keuntungan berjumlah RM281,400. Kedai agro dapat tu je. Baki bayaran yang belum terima daripada pihak CRDC dan belum dibayar kepada Proling oleh kedai agro adalah seperti berikut. Pemiutang Proling RM43,833,630. Penghutang iaitu CRDC RM43,300,750. Komisen yang belum diterima RM532,880. Semasa mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara Bilangan 1 2019 pada 17 Januari 2019 di Cyberjaya, Ketua Pegawai Eksekutif telah memaklumkan bahawa semua urus niaga pemasaran beras telah dihentikan. Atas nasihat Jawatankuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara, laporan polis telah dibuat oleh kedai agro melalui Tuan Haji Zulkifli bin Ahmad Rashidi, Ketua Pegawai Eksekutif Kedai Agro pada Mac 2019. Kemudian pihak SPRM dan bahagian kawal selia padi dan beras MOA telah membuat siasatan dan memanggil pegawai untuk dirakam kenyataan. Pihak MBI telah melakukan audit khas pada 18 April 2019 berhubung pemasaran beras oleh kedai agro. Kedai agro telah menerima surat yang ditandatangani oleh pengarah-pengarah Proling beserta resolusi pengarah Proling yang telah disahkan oleh Setiausaha Syarikat bertarikh Januari 2019. Resolusi ini adalah berkenaan perakuan pembatalan invoice berjumlah RM43,300,750 yang telah dikemukakan oleh Proling kepada kedai agro berkaitan dengan transaksi pembekalan beras kepada kedai agro bagi tahun berakhir Disember 2016 sehingga Disember 2017. Perkara ini dibentang dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah menjelaskan implikasi ke atas kedudukan keuangan syarikat bagi transaksi tersebut. Setelah dibincangkan, lembaga pengarah bersetuju menghapus kira amaun yang tertunggak dari transaksi jualan dan belian beras bagi tempoh 1 Disember hingga 31 Disember 2017 seperti yang dikemukakan. Seterusnya melalui mesyuarat tindakan bagi paparan susulan laporan Ketua Audit Negara AG Dashboard Bilangan 1 2020 pada 10 Februari yang 2020 yang diwakili oleh Tuan Hasnida Ludin dan Encik Hasriadi Muhammad Wasis telah memaklumkan bahawa projek pemasaran beras Kedah Agro ini sudah tidak dilaksanakan dan kes tersebut telah diambil oleh SPRM. Mesyuarat ahli lembaga pengarah nombor 3 2019 pada 24 Disember 2019 telah dimaklumkan bahawa siasatan SPRM telah selesai dan fail kes telah dihantar ke Penjawat Pegawai Negara untuk tindakan seterusnya. Pada 11 Oktober 2021, Kedah Agro telah menerima makluman isu audit yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2017 siri 2 berstatus selesai. Dashboard jadi hijau. Jadi kes ni selesai dah lah. Agreement 100 juta tu tak berlaku. Dia berlaku setakat 54 juta saja dan 54 juta itu telah dimaterialiskan. Komisen dapat 800,000. Kes berhenti 2016 hingga 2017. Takkanlah kerana kes ni beras tempatan tak ada tahun 2023. Kan? Masuk akal ke tak? Jadi nak sebar berita pun bagi masuk akal. Bila ada jawapan aku ni, kantoi. Bila kantoi,
Malulah. Jadi kalau nak serbu elok-elok. Pakai helmet. Yang kedua ialah isu pengilang yang menyorokkan beras tempatan itu isu di bawah kawal selia padi dan beras di bawah MOA. Saya harap mereka dapat melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Kita di pihak kerajaan negeri ini dah orang tak diberi kuasa. Kita harap perkara itu dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma saya dah cakap benda ni lama. Saya tak ada kartel. Ada kartel saya ulang banyak kali. Mereka ni pernah menafikan ucapan saya tu. Mereka kata tak ada. Ada laporan akhbar kata mereka ni kata tak ada. Saya cakap tak betul. Tapi bila mereka pergi cek betul, ada. Bila ada tu buatlah kerja betul-betul. Tak. Ada lagi. Jumlah kilang. Mana Cik Mat tadi? Dekat surat tu ada. Ada sebut. Ini dulu. Banyak sangat isu padi beras ni. Ada list. Jumlah surat ada lebih tu. Okey. Pengumpulan data berkaitan sektor padi dan beras bagi negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan catat elok-elok. Dengan hormat surat ni. Dikemukakan maklum balas oleh bahagian kawal selia padi dan beras berhubung pengumpulan data seperti berikut. Jumlah kilang beras yang berada di negeri Kedah. Jumlah keseluruhan 67, aktif 58, tidak aktif 9. Ada kilang tak aktif. Dia ada lesen tapi orang tak jual padi kat dia. Dia tak aktif lah. Pemilikan kilang tersebut, kilang Bumi Putra 15. Sebahagiannya tidak aktif. Kilang bukan Bumi Putra 41. Kilang Pernas 11. Kapasiti pengeluaran setiap kilang di lampiran 2. Panjang tuan-tuan, kapasiti pengeluaran ni. Kalau boleh kita kongsi masalah lain lah. Ada kapasiti dah. Tiap-tiap kilang tu dia ada lesen berdasarkan kapasiti ni. Contoh. Cantika Kilang Beras. Jalan Datuk Kumar. Kapasiti simpanan padi 30,000 tan. Kapasiti simpanan beras 6,452 kilo. 6 tan lah. Di Kota Star. Status pemilikan bukan Bumi Putra. Aktif. Ing Hap Sing Rice Mill. Seberang Jalan Putra Alor Janggus. Kapasiti simpanan padi 10,000 tan. Kapasiti simpanan beras 800. 8 tan lah. Kalau 800 tan. Bukan Bumi Putra, status aktif. Evergreen Rice Mill. Mukim Sanglang, Kedah. Kapasiti simpanan padi metrik tan 22,000. Kapasiti simpanan beras 5,000 tan. Daerah Kubang Pasu. Pemilik bukan Bumi Putra, status aktif. Jasmine Rice Mill, Kerpan. Kapasiti simpanan padi 3,000 tan. Kapasiti simpanan beras 400 tan. Status daerah Kubang Pasu. Pemilikan bukan Bumi Putra tapi tak aktif. Ada banyak. Itu contoh saya baca. Dia ada kapasiti simpanan dia. Semua rekod tu ada kan. Pergilah cek tengok tiap-tiap kilang tu dia taruh ke tak. Berdasarkan kapasiti padi, lesen dia berdasarkan kapasiti beras, dia simpan berapa. Adakah perlumbaan baru-baru ini untuk membeli padi pada harga paling tinggi sampai RM1,700 setan. Pasal apa dia boleh beli sampai mahal? Pasal dia jual pada harga beras import kah? Itu persoalan dia. Adakah pembelian mahal tu kerana mereka telah menukar padi beras tempatan jadi beras import harganya? Itu soalan-soalan yang kena dijawab oleh pihak yang berkuasa lah. Janganlah suruh Sanusi pergi buat semua. Bukan bidang kuasa dia. Saya bercakap tu supaya agensi-agensi ambil tindakan.
Kalau nak cakap tak boleh, teruk lah. Bila tak boleh cakap kan, jadi isu, dia tembak kita balik. Sekarang kita maklumkan berapa kapasiti, berapa boleh simpan. Pasal apa berlaku pembelian harga tinggi, tiba-tiba turun jadi balik 1,250 per tan. Pasal apa? Masa itu boleh beli 1,700. Kemudian turun balik. Adakah kerana jualan padi beras tempatan dijual pada harga import tu telah disedari, telah terkantoi? Itu persoalan-persoalan yang kena jawab lah. Janganlah ambil tahun 2016 tu jadikan kami hitam untuk menutup kelemahan-kelemahan ni. Itu tak betul. Pasal bila kita korek balik, jumpa kes tu, jadi hampa nak jawab apa? Ya, yang mulut lebih laju pada otak. Ada 2-3 orang saya duk tengok. Mulut dia laju pada otak dia. Kalau dia tak padam balik posting dia dalam tempoh 24 jam, kita ligan dia. Kita bagi dia popular. Dia nak popular kan, no? Kita bagi dia popular. Kita bawa dia pergi mahkamah. Pasal apa hang buat cerita ni? Padahal maklumat hang tak betul. Itu sajalah cerita tengah hari ni yang panas. Dan saya dapat laporan tadi pula, mai sumber baru daripada mana saya tak tahu, GLC yang disiasat tu bukan daripada Kedah pula dah. Kan? Dia kona kata aku tu. Kona pergi kot lain pula. Lah ni pasal apa hamba kona banyak sangat ni? Mula-mula hamba kata Kedah. Bila kita dah sedia jawapan, hamba kata bukan Kedah pula. Jadi negeri mana? Jadi habaklah betul-betul. Jangan guna agensi-agensi ini semua untuk korek berita-berita separa benar tergantung untuk jadi spekulasi. Untuk menutup kelemahan agensi dan jabatan di bawah kementerian yang bertanggungjawab. Menyusahkan orang. Menimbulkan kekeliruan. Cakap yang betul saja. Atas dunia ni, bila kita cakap benar yang betul, kita akan selamat sepanjang masa. Kalau kita duk mengelak sini, mengelak sana, bubuh kat orang tu, bubuh kat orang ni, bila orang jawab hak betul, kita akan tui. Nak cari kami hitam lain pula. Dia tak selesai kerja macam tu. Cakap yang betul je. Kalau kata kami tak mampu untuk jadi kerajaan dah. Kerajaan ni kami tak mampu buat. Hampa letak jawatan. Ganti lain pula. Amin. Kata saya tak lihat jadi menteri, saya tak mampu. Saya larat naik lembu je. Berhentilah. Pergi jadi buat kerja lain pula. Kan? Saya tak boleh lantik menteri KPDN, HCP pasal dalam peti-peti yang membentuk kerajaan saya ni tengah berebut. Abang betul-betul. Nak lantik menteri tak boleh. Nak jaga harga barang ni. Lemahlah kerajaan tu. Tak payahlah cari kami hitam nak pergi salah orang ni. Sekian, terima kasih. Boleh Lina lah. Padat dan tepat. Saya tak mau ulang banyak kali dah. Laporan saya banyak. Ya. Kita kaji tengok apa tujuan dia membongkar tu. Adakah itu satu pembongkaran? Benar 2016 bukan bongkar dah. Tu jadi reput jadi. Orang sains tu pun mati dah. Kau dapat tak tahu. Pihak yang menandatangani itu dah meninggal. Jadi kita hormatlah dia. Kesalahan tu duduk di siapa pada masa itu. Tapi kesilapan telah dibetulkan. Bukan kesalahan Kedah Agro pun. Perjanjian tidak dapat dimaterialiskan. Separuh saja. Dan telah selesai. Tuntutan-tuntutan itu telah ditarik balik. Jadi apa lagi kesnya? Pasal apa dibongkar celah-celah ni? Patut 2016-2017 kan lah. Berapa tahun hampa ambil masa untuk rilis benar tu. Pasal begitu lama. Ataupun disimpan untuk cover apa-apa kelemahan siapa-siapa. Tak boleh buat kerja tu. Agensi apa pun tak boleh. Agensi kerajaan tak boleh buat kerja macam tu. Tak kira lah SPRM ke, polis ke, tentera ke, siapa tak boleh. Dalam laporan tersebut, pembekalan beras tu berlangsung sampai 7 tahun. Setahun saja. No. Setahun. Tak tahu. 2016, 2017. Tak ada kontrak sampai lama-lama. Setahun tu saja. 2016, 2017. Habis. Tapi dalam laporan tu seolah-olah tak diceritakan habis. Tu saya kata tergantung. Tak betul. Setahun saja kontrak 102 juta tu. Setahun. Tu saya kata kalau 7 tahun. Rakyat Malaysia nak makan beras bernilai 100 juta. Kurus habis semua. Masuk PE ni pun. Tinggal halu ya.
Beras tak cukup. 7 tahun 100 juta je. Apa barang? Jadi nak kena fikir dulu. Guna otak dulu baru guna mulut. Untuk tu isu-isu macam ini. Sri adalah hal ni SPRM perlu jelaskan secara detail. Dia kena jelas. Jangan saya rasa tak perlu diheboh kalau benda siasat. Dia siasat. Pasal apa dia pergi dedah? Tujuan dia apa? Motif pendedahan tu. Apa? Setelah tengah isu beras dia dedah isu ni. Dedah pula tergantung. Tak habis. Ni kona pergi negeri lain pula. Tujuan dia apa? Kita kena ada motif untuk sesuatu berita untuk kepentingan orang ramai. Takkan benda dah berlarutan 7-8 tahun dulu nak dedah sekarang atas kepentingan orang ramai, tak betul. Nak cari sebab untuk kegagalan menyediakan beras tempatan. Ambil cerita 7 tahun dulu, didedahkan sekarang. Saya rasa ada something wrong dengan SPRM pun. Bukan saya nak keling dengan mereka, tak. Tapi buat kerja bagi betul lah. Saya nampak sangat-sangat tak menasabah. Orang pun tanya-tanya, 7 tahun dulu buat apa dah sekarang? Dah serah kat AG. Bagi AG lah dakwah. Yang boleh dihabak cerita kata ni pasal apa? Tak betul. Janganlah jadi alat orang. Alat negara tak apa. Alat orang yang ada kepentingan tak boleh. Kita bukan ditubuhkan untuk tujuan tu. Okey? Ada soalan? Apa tak ni tanya? Tak tanya macam tu ni. Apa ni? Tadi Jiran ambil setiausaha politik yang baru. Ya. Sebenarnya selepas 2 bulan. Ya. So, mungkin boleh jelaskan apa rasional. Penyesuaian. Itulah. Mensesuaikan keadaan semasa dengan orang. Ya, penyesuaian. Tak ada isu apa. Penyesuaian saja. Saya boleh gugur siapa yang saya rasa tak sesuai untuk berada di mana-mana. Esko pun saya boleh gugur. Saya pun rasa saya tak sesuai, saya boleh berhenti. Saya sendiri pun. Penyesuaian saja. Jadi ada tugasan lain, ada pegawai yang lebih serasi dengan saya lantik lah. Itu saja. Abang lah BM menang. Anak bala Belapik. Ada yang semua kata kekalahan PN ni antaranya disumbangkan oleh keceluparan Datuk Seri. Saya celupak ke? Hang pun pakai ayat orang juga. Cakap betul dengan suara lebih kuat, jelas, bukan celupar. Yang celupar ni cakap tak betul. Suara deras, laju pada otak. Itu celupar. Kalau ada asas, ada bukti, ada analisa yang tepat, justifikasi yang betul, itu bukan celupar. Tohmahan. Ditohmah saya celupar. Padahal saya ada bukti semua. Takkan cakap benda betul celupar. Ni dunia ni telah diterbalikkan. Yang cakap betul celupar, yang cakap tipu tak celupar. Macam mana tu Linda? Ni nak pergi akhirat ni. Hang pun pergi duduk petik benda aku tu. Ada banyak lagi. Banyak lagi benda atas dunia boleh petik kan. Sebenarnya kekalahan PN yang Linda maksudkan tadi, berlawan di kawasan yang BN menang. Kubu-kubu dia. Kita pergi lawan. Kita duk kalah dah. Dia menang dah di situ. Itu bukan kekalahan PN. Itu kembali kepada keputusan sebelumnya. Kalau kita pergi berlawan di kubu PN, tempat tu PN menang. PP lawan BN menang. Itu bolehlah kata BN tu hebat, merampas kawasan PN. Ni kawasan dia, adun dia, MP dia, negeri dia, kubu dia. Kita pergi lawan. Kita duk kalah dah. PP lawan kalah. Normal lah tu. Bukan kelemahan. Tak cukup lagi untuk menang. Kalau kita pergi rampas kan, boleh jadi bahan berita. Kalau kita duk kalah dah, jadi berita apa benda? Normal. Jadi berita ni, kalau anjing gigit orang, itu normal. Kalau orang gigit anjing, itu berita. Jadi pilihlah benda-benda nak buat berita tu pun. Kata gelombang PN dah semakin
Hei, siapa dia tu? Memang ucapan-ucapan untuk menyedapkan hati tu. Kata gelombang PN Selur tu, ucapan untuk menyedapkan hati mereka sahaja. Ya. So, apa, integriti Tan Sri Muhyiddin sekarang macam mana? Ada sejejas tak? Saya tahu tak ada isu apa. Dia bukan dibati bersalah pun. Kalau kena di mahkamah, dia dibati bersalah, dipenjarakan. 2 kali kah, 3 kali kah, lepas tu buat pengampunan. Itu salah, integriti dia terjejas lah. Kalau dia tak pernah dipenjarakan, tak pernah mohon pardon apa semua, tak terjejas apa. Faham dah? Faham dah? Tak gugur kes. Satu lagi pasal Tengah duduk jalan, dapat 7 kes, tahu-tahu digugurkan. Dapat DNAA. Itu integriti dia terjejas. Kalau betul-betul ada integriti, pergi hadap di mahkamah, lawan sampai dia menang. Itu hebat. Ini tengah-tengah duduk berjalan, ada prima facie, gugur. Itu terjejas kredibiliti. Tapi simpan juga. Taruh. undi di Felda nampaknya meningkat PN. Soalan tu macam sampai dah kemarin. Tapi hari ni diulang balik. Semua Felda di seluruh negara bukan lagi deposit, bukanlah simpanan tetap kepada BN. Orang Felda ni, kebanyakan Felda telah sampai ke generasi yang kedua dan yang ketiga. Orang pun dah terbuka. Ancaman-ancaman hutang-hutang pun dah tak laku. Jadi dia bebas. Sampai satu tahap semua Felda ni akan bebas untuk membuat pendirian politik masing-masing. Berdasarkan kepahaman, ilmu, perkembangan semasa. Semua ni akan lari pada BN. Dia pun tak boleh hugut dah. Hang ada hutang, hang kena sokong. Tidak. Bila hutang dihapuskan zaman Tan Sri Muhyiddin, 8 bilion tu, dia bebas. Dia boleh bebas lah. Dia jadi orang boleh. Bukan dia jadi orang yang dah boleh buat keputusan atas kesedaran dan kepahaman sendiri. Maka Felda bukan lagi deposit simpanan tetap untuk kursi-kursi Barisan Nasional. Sebab tu di Kedah ni, semua kawasan Felda PN menang. Dia akan pergi ke Pahang, ke Perak, ke Johor lepas pada ini, semua kawasan Felda PN akan menang. Pasal ke semua peneroka Felda kebanyakannya adalah orang Melayu. Orang Melayu sedang sekarang ni nak kepentingan politik Melayu ni selamat, terpelihara, teguh, kukuh untuk menjadi teras politik negara ini, dia bersama dengan PN. Maka beramai-ramai mereka akan memberi undi kepada Perikatan Nasional. Takbir. Allah. Siap. Apa dia lagi? Palestin. Oh, Palestin. akan ada satu himpunan lah. Hari Jumaat ni, lepas solat Jumaat, di Dataran Zero, Sungai Petani, himpunan Solidariti bersama rakyat Palestin. Semua exco akan hadir, solat Jumaat di Masjid Muzaffar, kemudian itu berhimpun di Dataran Zero, kita akan buat pelancaran tabung untuk kemanusiaan, membantu rakyat Palestin. Semua masjid pun akan buat kutipan sekali Jumaat tu untuk tabung masjid tu kita akan remah kepada Palestin. Ada NGO-NGO yang bekerjasama dengan kerajaan negeri yang akan menyelaraskan kutipan tu untuk sampai ke Palestin. Saya habis sapi tau. Saya habis sapi banyak kali juga lah. Tapi hak terakhir tu tak dia masuk pasal tengah perang. Jadi saya panggil orang Palestin main ambil di Cairo. Biasa. Dah. Itu flotilla pergi Bangladesh. Ini pergi Gaza. Oleh kerana tunggu 8 hari tak boleh masuk di sepadan tu, kita panggil orang Palestin keluar. Dia boleh keluar, kita tak boleh masuk. Itu sih, sebagai seorang aktivis yang pernah pergi ke sana, macam mana Datuk Sri melihat kesatuan yang ditunjukkan dalam kalangan ahli parlimen? Bagus. Ahli Parlimen Malaysia kali ni kan, siapa tak sokong Palestin, dia terbunuh lah. Politik dia mati lah di Malaysia. Cuma saya harap kita betul-betul memahamilah isu sebenar. Bukanlah Hamas tu saja pergi serang kan. Dah 75 tahun tertindas, apartheid, penjara, langit terbuka, apa semua ni. Dia ada hak untuk memperjuangkan nasib diri dia. Kita akan bantu dia lah. Sekali yang PAS Relief tu, Ya, ada banyak NGO yang akan bekerjasama. PAS Relief ni dia akan buat hospital. Itu akan diumumkan nantilah. PAS Relief ni bawah saya. Pengurusi bos. Dulu pengarah, sekarang dia pengurusi lah sebab saya sibuk sikit kan.
Kita akan buat pembaikan sebuah hospital. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu tadi semua dah. Pergi lagu kan. Info tadi. Mimpi lah kita tak tahu.